Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Pada sesi kali ini saya nak kongsikan berkenaan dengan 6 peranan ilmu faraid. Yang pertama, ilmu faraid dapat mengenal pasti harta si mati itu merupakan harta pusaka. Kita kena faham bahawa apabila seseorang meninggal dunia, ada kalanya harta dia itu menjadi harta pusaka dan juga hartanya itu tidak menjadi harta pusaka. Sebagai contoh, seseorang meninggal dunia meninggalkan harta yang mana harta itu merupakan hasil rasuah ataupun hasil judi, ataupun hasil perniagaan yang diharamkan, maka duit tersebut, harta tersebut tidak menjadi harta pusaka. Dan yang kedua, ilmu faraid memastikan bahawa perkara-perkara yang wajib ditunaikan sebelum pembahagian harta pusaka. Contohnya seperti tuntutan harta secara langsung, kos pengurusan jenazah, hutang si mati dan juga wasiat. Semua perkara tersebut perlu dilaksanakan, ditunaikan sebelum pembahagian harta pusaka. Dan yang ketiga, ilmu faraid dapat mengenal pasti ahli keluarga si mati itu sama ada mereka adalah ahli waris yang berhak ataupun tidak berhak. Sebab yang layak mendapat harta pusaka cuma ahli waris sahaja. Yang bukan ahli waris itu tidak akan mendapat harta pusaka, seperti mana yang telah ditetapkan oleh syarak. Sebagai contoh, cucu daripada anak perempuan si mati. Cucu si mati tapi daripada anak perempuan itu bukan merupakan ahli waris walaupun mereka adalah ahli keluarga si mati. Dan yang keempat, ilmu faraid memastikan bahawa ahli waris tersebut tidak dihalang oleh ahli waris yang lain. Sebagai contoh, seseorang meninggal dunia mempunyai anak lelaki dan juga saudara lelaki seibu sebapa. Kedua-duanya merupakan ahli waris, tetapi yang mendapat harta pusaka si mati hanyalah anak lelaki si mati. Saudara lelaki si mati tidak dapat harta pusaka walaupun dia merupakan ahli waris kerana dia terhalang oleh anak-anak lelaki. Dan yang kelima, ilmu faraid menetapkan bahagian bagi ahli waris tersebut. Contoh, si mati meninggalkan suami dan juga seorang anak perempuan. Suami akan mendapat 1/4 kerana si mati mempunyai anak, dan anak perempuan sebab dia seorang, dia akan mendapat 1/2. Dan yang keenam, ilmu faraid menghitung bahagian melalui kaedah-kaedah pengiraan tertentu dalam mencari bahagian bagi setiap ahli waris yang terlibat. Sebagai contoh, si mati meninggalkan 2 orang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Dalam Al-Quran, Allah nyatakan bahagian mereka lizzakari mithlu hazzil unsayain. Lelaki akan mendapat 2 bahagian, 2 kali ganda daripada bahagian perempuan. Di sini bukan bermaksud lelaki akan mendapat 2/3, perempuan 1/3. Maksud di sini, setiap orang lelaki itu mesti 2 kali ganda daripada setiap orang anak perempuan. Kalau dalam kes tadi, 2 orang anak lelaki, mereka akan mendapat 4 bahagian. Dan seorang anak perempuan akan mendapat 1 bahagian. Maka bahagian masing-masing bagi lelaki 2/5 dan bagi anak perempuan 1/5. Alhamdulillah, setakat itu saja perkongsian pada kali ini. Semoga ia memberi manfaat buat kita semua. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam sesi video yang akan datang.
Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.